Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah a'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahi ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana dengan kehendaknya, dengan keizinannya, alhamdulillah kita dapat lagi meneruskan kita punya pembelajaran hari ini, iaitu tentang ilmu nahwu dan saraf. Jadi kita telah pun membincangkan tentang namanya Jumlatul ismiyah. Ya, jumlah ismiyah, kemudian dia dimulakan dengan mubtada' dan khabar. Jadi mubtada' khabar tu kita dah bincang dah. Harap-harap semua faham, insya-Allah. Insya-Allah. Masih ingat insya-Allah. Insya-Allah, jadi mubtada' dan khabar itu boleh dimasuki oleh kana dan juga inna. Kana kita dah bincang dah minggu lepas. Jadi kana ni adalah, dia punya fungsi dia adalah menukarkan baris isim kana kepada marfu' dan menukarkan khabar kana kepada mansub. Itu kena ingat. Itu dia punya kunci dia. Kana dan saudara-saudaranya. Kana ada 13 adik-beradik. 13 adik-beradik. Yang nombor satunya kana lah. Lepas tu amsa, asbaha, adha, laisa, zalla, bata, sara, mazala, ma bariha, ma anfaqa, kemudian ma fatiha, kemudian ma dama. Jadi sekali ada 13. Walaupun namanya berbeza, tetapi dia punya fungsi dia sama. Fungsi dia adalah memarfu'kan isim kana. Kalau pada kana isim kana lah. Kepada amsa isim amsa lah. Kalau pada asbaha isim asbaha lah, dan seterusnya. Jadi kalau yang mudahnya kita cakap mengasih kana, jadi kana tu mewakili semua tugas lah. Jadi tugas kana ni adalah memarfu'kan asalnya adalah mubtada', kemudian memansuhkan dia punya khabar kana. Khabar kana asalnya adalah khabar. Mubtada' khabar. Mubtada' khabar tu kemudian dua-dua tu adalah marfu'.
Tapi bila masuk ia kana, jadi kana tu dia sudah bertukar nama daripada mubtada, dia jadi nama kepada isim kana. Bagaimana yang dulu kita bincang ni. Jadi mubtada khabar, apabila masuk je kana, maka dia bertukar nama. Nama dia daripada mubtada jadi isim kana dan hukumnya marfu'. Oleh kerana mubtada pun marfu' dan isim kana marfu', jadi seolah-olah macam tak ada perubahan. Tapi sebenarnya ini dhammah ini bukan kerana mubtada. Dhammah ini kerana isim kana. Begitu juga di sini. Allahu ghafurun rahimun. Jadi Allahu ni di sini bukan kerana dia isim kana, tapi di sini kerana mubtada. Dhammah dia kerana mubtada. Yang ini dhammah dia kerana isim kana. Tetap dhammah tapi nama dia lain. Yang ini disebabkan oleh isim kana. Yang ini apabila masuk wakana. Kemudian khabar kana pula menjadi baris atas. Asalnya adalah dhammah. Bila masuk dia khabar kana, dia jadi baris atas. Daripada ghafurun jadi ghafuran. Yang itu adalah dia punya kunci kepada pemahaman tentang ilmu kana. Jadi kita dah bincang kana dan adik-beradik dia kita dah bincang dan contoh-contohnya dah bincang dah. Kalau ada masalah tolong bagi tahu supaya kita boleh bincang balik. Kalau tak ada kita teruskan dengan tajuk hari ini adalah isim inna. Inna itu maknanya sesungguhnya. Jadi mubtada dan khabar boleh dimasuki oleh inna sebagaimana boleh dimasukkan kepada kana. Kana boleh masuk pada ayat mubtada khabar. Yang ini pun inna pun boleh juga masuk pada mubtada khabar tapi nama dia berubah. Apabila mubtada masuk inna, dia inna ni adalah ayat yang mengandung taukid sesungguhnya, maknanya menguatkan ayat. Jadi apabila kita masukkan inna di depannya, jadi isim inna, jadi yang asalnya sebelum ni mubtada, dia nama kepada isim inna. Isim inna ni jadi baris atas. Terbalik daripada kana. Kalau kana dia punya mubtada tu jadi baris dhammah. Datang dia jadi isim kana berbaris dhammah dan khabar kana berbaris atas. Yang ini terbalik. Yang ini isim inna berbaris atas, khabar inna berbaris dhammah. Balik je. Nak faham kana, insya-Allah inna pun fahamlah. Balik je. Jadi apabila kita masuk je inna kepada ayat Allahu ghafurur rahimun, jadi dia sudah berubah baris. Wa annallah, ini wa alif baris atas kerana dia duduk depan. Dia duduk di tengah. Kalau tak ada wa ni innallaha. Innallaha. Ini berbaris atas ni sebab dia sudah duduk di tempat isim inna. Ghafurun khabar inna. Terbalik. Itu jangan lupa. Kalau yang itu lupa, tuan-tuan payahlah nak dapatkan makna dia yang tepat. Jadi dia terbalik kepada kana dengan kepada inna. Itu saja. Jadi apabila tambah inna, Allah yang tadi hu tadi dia jadi ha, tapi Ghafurur Rahim dia tetap menjadi dhammah kerana jadi dhammah dia ni bukan dhammah ini dhammah kerana khabar. Ini dhammah kerana inna. Bukan kerana asal-asal dia tidak. Walaupun dia tetap berbaris dhammah tapi dia diubah. Diubah daripada khabar kepada khabar inna. Khabar inna adalah berbaris dhammah. Sejauh itu saya harap tuan-tuan berpuas hati. Kalau belum terang, sila kemukakan supaya kita dapat dapat bincang. Okey. Kalau tak ada kita teruskan pada muka surat berikutnya. Muka surat berikutnya ini adalah contoh inna. Jumlah ismiah juga. Bila sebut jumlah ismiah ni maknanya ada mubtada, ada khabar.
Jadi dia boleh dimasukkan oleh inna. Jadi inna ni, kemudian inna ni, sebagaimana kita dah bincang minggu lepas, alif nun ni ada banyak makna. Kalau alif nun ada sabdu, ini maksudnya bahawasanya. Kalau in saja jika. Kalau an pula supaya. Kalau nun itu maknanya al-anun, maknanya waktu, untuk menunjuk waktu. Jadi jangan tengok alif nun saja kita terus katakan ini adalah sesungguhnya, tidak. Tengok baris dulu. Kalau baris dia tu ada berkaitan dengan sesungguhnya, maka maksud dia sungguhlah. Kalau ada sabdu macam ni. Tapi kalau in nun mati, baris bawah, itu maknanya jika. Itu sudah jadi syarat. Ataupun walaupun. Boleh jadi walaupun, boleh jadi tidak, boleh jadi jika. In ni ada maksudnya jika. Isim syarat. Ataupun huruf syarat. Ada maksudnya mana tidak. Ada maksudnya walaupun. Kalau an, ni tadi bagi bawah in, ni kalau an. Kalau an maknanya supaya, bahawa. Kalau an nun maksudnya al-an. Itu menunjukkan waktu. Itu tidak mencadah. Sekarang ni kita pergi kepada adik-beradik dia. Adik-beradik inna ada 7 termasuk dia. Termasuk inna. Jadi yang pertama inna, adik-beradik dia. Anna ni sama dengan inna, cuma anna ini dia duduk di tengah. Kalau inna duduk di pangkat. Itu je bezanya. Peranan dia sama. Kemudian adik-beradik dia ka'anna. Ka'anna ni maknanya seolah-olah. Seakan-akan ataupun seolah-olah. Dan juga adik-beradik dia juga lakinna. Maksudnya akan tetapi. Lakinna akan tetapi. Begitu juga la'alla. La'alla namanya mudah-mudahan atau semoga. La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. La'alla. Semoga. Ataupun mudah-mudahan. Kemudian adik-beradik dia juga laita. Bukan laisa, laita. Ini selalu berubah ni, selalu bertukar. Bila kita jumpa laisa ni, kita ingat ini adik-beradik dengan inna, tak. Dia adalah laita yang adik-beradik dengan inna. Laisa adik-beradik kana. Okey. Dan la maknanya tidaklah, tapi la ni la nafi jinsi. La untuk semua. Inna tadi taukid, makna maksud sesungguhnya. Kalau ka'anna maknanya tasbiyah. Tasbiyah ni menyamakan ka'anna, seolah-olah tasbiyah. Lakinna ni istidrak ni maknanya mengingkari. La'alla maknanya rija maknanya cita-cita ataupun harapan. Rijaun. Li rijai maknanya adalah untuk harapan. Harapan. Jadi la'alla ni merupakan harapan. Tapi harapan yang ada kemungkinan. Ada kemungkinan boleh berlaku. Manakala laita ni juga cita-cita, tapi cita-cita yang tak akan boleh berlaku. Iaitu tamanna. Tamanna adalah cita-cita yang tak mungkin berlaku. Seperti orang-orang kafir yang dia nampak dalam neraka, dia takut pada neraka, dia minta dengan Allah, dia bercita-cita minta dengan Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku nak beribadat. Aku nak patuh padamu, ya Allah. Kembalikan aku ke dunia. Jadi cita-cita dia tu tinggal cita-cita je lah. Sebab di waktu itu dunia dah tak ada. Nak kembali ke mana? Dah tak ada dah dunia. Jadi tak nak hadapilah apa yang sepatutnya dihadapi. Jadi itu cita-cita yang tak mungkin berlaku. Jadi ini dua ni nak maknanya sama. La'anlah dengan laitan makna dia hampir-hampir sama. Cumanya la'anlah tu kemungkinan boleh berlaku tu besar. Mana laita langsung tak ada kemungkinan boleh berlaku. Ataupun persentage dia sikit sangat. Atau kita kata dia macam seolah tak mungkin lah. Tak mungkin boleh berlaku. Manakala la pula, la ni makna nafi. Tapi nafi ni nafi la jinsi. La jinsi ni makna menidakkan semua. Sebagai contoh macam la pada ayat la ilaha illallah. La ilaha illallah tu
La tu adalah la jinsi. La maknanya tidak ada Tuhan. Semua Tuhan. Asalkan ilah Allah, melainkan Allah. Tidak ada Tuhan. Maknanya nafi. Tidak ada Tuhan. La tu la semua. Apabila la semua ni, nafi jinsi, isim selepasnya mesti bagi atas. Isim selepasnya mesti bagi atas. Tuan-tuan tulislah sikit nota tepi ni. Pada nota, pada tuan-tuan punya nota. La ni la jinsi. La ni adalah la nafi jinsi. Kemudian dia punya isim sesudahnya mesti bagi atas. Kalau la jangan, isim selepasnya bagi mati. Itu kalau la jangan. Kalau la tidak saja, lepasnya berbagi dhamma. Jadi itu kena ingat. Kalau la atau la jinsi, isim selepasnya bagi atas. Nanti kita akan jumpa contoh dia. Kalau dia la atau la tidak, dia berbagi dhamma. Dia tak mengubah bagilah maknanya. Kalau sekiranya la atau la jangan, la tidak, dia berbagi dhamma. Majum. Okey. Ini yang kita bincang minggu lepas. Minggu ini adalah muka surat berikutnya. Tapi sebelum kita beralih ke muka surat berikutnya, ada persoalan, ada benda yang perlu diperjelaskan lagi tentang adik-beradik in dan fungsi dia. Semua ni adalah kuncinya sama. Jadi kalau sekiranya kita ambil la'alla ni bila masuk kepada mubtada' khabar, jadi mubtada' tadi sama khabar, mubtada' dia jadi bagi atas, kena khabar dia menjadi bagi dhamma. Jadi kita panggil dia isim la'alla. Kalau ini isim laita. Kalau ini isim la. Kalau ini isim ka'anna. Isim ka'anna dan khabar ka'anna. Kalau laki, begitulah seterusnya. Jadi kita ambil in dulu. Bila inna, kita panggil dia isim inna. Dan khabar inna. Isim inna apa hukum dia? Hukumnya adalah mansub. Kalau khabar hukumnya marfu'. Itu kena letak sini. Kena terus, mana petik je kita dapat lah. Jangan rasa terbalik dan jangan. Kalau rasa terbalik tu maknanya kita tak dapat makna dia yang tepat. Okey, kita pergi pada muka surat berikutnya. Sebelum tadi Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Yang tadi tu yang baris bawah tu saya kurang faham sikit. Yang bawah tu. Ni. Taukid, kotak taukid, kotak apa? Li apa? Menyamakan tu, lepas tu mengingkari, li rujak, li apa tu? Sama ni Li rijak. Yang tu yang baris bawah tu boleh Ustaz. Yang boleh tak Ustaz jelaskan yang taukid, li apa tu menyamai dengan mengingkari dan itu Ustaz boleh ulas sikit tak lagi? Kita akan jumpa contoh dia insya-Allah. Oh, itu kemudian? Kita akan jumpa contoh dia. Setiap ni ada contoh dia. Ini untuk dia punya fungsi Ustaz ni? Ya. Ini setiap ni ada contoh dia dan ada fungsi dia. Tapi okay. Di sini untuk sebagai summary sebelum kita pergi detail lah. Summary dia, inna ni tujuannya taukid. Taukid itu maknanya menguatkan. Ka'anna maknanya litasbih. Litasbih itu menyamakan. Seolah-olah. Lakin ini adalah istidrak. Istidrak ni mengingkari. Akan tetapi maksudnya la'alla, semoga, laita pun semoga, tapi tak mungkin berlaku. Manakala la nafi jinsi. Jadi ini dia punya summary. Ini dia punya indeks dia lah. Supaya tuan-tuan tak tertanya-tanya lah la'alla tu makna apa. Lakin makna apa ada di bawah ni. Di bawah ni adalah makna kepada perkataan inna, ka'anna dan sebagainya. Contoh dia insya-Allah kita akan pergi satu-satu. Okey? Okey, kita pergi pada inna. Inna, di inna ni banyak sangat dalam Quran ni. Jadi sepatutnya kita tak timbul masalah bagaimana contoh dia. Nak cari benda yang banyak ni mudahlah. Jadi kalau perkataan asalnya, kalau ayat asalnya adalah ayat mubtada' khabar iaitu jamalu saburun. Al-jamalu saburun. Jadi maksudnya adalah jamalu adalah unta. Saburun sifatnya sangat menyabar.
Tenang je unta ni. Bagi tengok dia tenang je. Jadi mubtada dia al-jamalu. Kenapa ada al? Al ni menunjukkan dia mubtada. Kemudian jamalu, lu ni kerana dia tak ada, dia perkataannya atau dia duduk sendiri adalah berbaris dhammah. Kalau dia ada depannya ada benda, ada dia punya ejen dia boleh menukarkan daripada baris dhammah kepada baris lain, barulah kita ubah dia punya baris ni. Tapi kalau depannya tak ada apa-apa, kita kena letak dhammah. Jadi al-jamalu, al-jamalu iaitu unta. Saburun, saburun ni yang sangat nyabarlah. Jadi jamal ni adalah mubtada. Saburun adalah khabar. Jadi apabila kita masukkan inna di depannya, maka inna jamala. Jadi dia punya mubtadaan tadi jadi berbaris atas. Mubtada sudah menjadi isim inna. Isna itu berbaris atas. Jadi daripada jamalu dia menjadi jamala apabila masuk in. Inna jamala. Saburan, saburun, saburun tetap saburun sebab dia khabar inna. Okey. Okey. Kemudian al-haramu. Al-haramu tu adalah piramid. Al-haram. Al-haram tu adalah piramid. Qadimun. Qadimun maknanya lama. Sifatnya dah lama. Jadi al-haramu itu mubtada, qadimun tu adalah khabar yang mana khabar ni bersifat qadim, lama. Jadi apabila kita masuk inna, jadi inna daripada haramun dia jadi harama. Innal harama qadimun. Jadi min ni sudah baris atas. Kenapa dia baris atas? Kerana dia isim anna. Isim inna atau isim anna sama. Kemudian yang ni kita dibagi dhammah pasal apa? Pasal dia khabar inna. Itu dia punya kaedah dia lah. Ingat kaedah tu, jadi kita tak pelik lah kenapa dia bagi atas di sini. Itu inna. Kemudian contoh pula ka'anna. Yang nombor 2 ni tadi, ka'anna. Inna ka'anna. Jadi ka'anna maksudnya adalah seolah-olah. Jadi apabila masuk je ka'anna, apabila masuk ka'anna dia bertukar baris lah. Jadi daripada al-kitabu ustazu, maknanya buku itu adalah punyaan ustaz. Buku ustaz. Jadi apa ini adalah mubtada khabar. Apabila kita masuk ka'anna, ka'anna dia sudah menjadi isim ka'anna. Isim ka'anna. Isim ka'anna dia menukarkan baris al-kitabu kepada al-kitabah. Yang ustaz tak berubah. Jadi ka'anna kitabah ustazu. Maknanya itu seolah-olah kitab ustaz. Bukannya kitab ustaz tapi seolah-olah ka'anna. Jadi kalau ini itu kitab ustaz. Apabila masuk ka'anna seolah-olah kitab itu ustaz punya. Jadi ini dah sudah berbaris atas. Kitabu kan bertukar menjadi baris atas kerana dia duduk di tempat isim kana. Fi muhalli isim kana. Duduk di tempat isim kana. Sebab itu di baris atas. Begitu juga dengan contoh ini. Qamaru, al-qamaru misbahun. Bulan itu bercahaya. Misbahun. Bercahaya. Jadi al-qamaru itu adalah dia punya apabila masuk ka'anna dia sudah menjadi isim ka'anna. Isim ka'anna. Misbahun tetap baris dhammah kerana khabar ka'anna adalah berbaris dhammah. Jadi yang bertukar qamaru kepada qamaru. Pasal apa dia bertukar? Pasal dia duduk di tempat isim ka'anna. Isim ka'anna. Okey. Jauh ini okey? Okey. Okey. Sekarang ni kalau nak menunjukkan fahaman kita okey. Cuba tengok ayat ni. Ini tuan-tuan tak ada ni, saya tambah untuk bagikan kefahaman jelah.
Ayat Baqarah. Baqarah 26. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqah. Sekarang ni apabila in dia masuk in je, mana dia punya isim inna dengan khabar inna. Kalau siapa ada i'rab, boleh buka tengok. Mana Inna Allah. khabar dia? Khabar dia al-yadri. Khabar daripada la sampai fauqaha. Khabar dia mesti marfu'. Jamak Mesti jumlah fi'il. Jadi nak cuba pastikan betul mana dia punya, tapi tak apalah, saya tunjukkan dulu supaya lepas ni tuan-tuan dah boleh buat sendirilah. Baqarah 26. Baqarah. Ya nak cari. Araf. Sekejap. Yastahi. Okey. Ayat dia ni. Innallaha la yastahi. Ini dia ayat ini. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ayat dia. Kemudian dia punya i'rab dia kat sini. Okey. Dia kata inna. Inna adalah huruf taukid. Okey. Okay. Jumpa nampak tak? Nampak. Saya besar lagi. Last sikit kan? Inna haraf taukid. Okey. Kata Allah lafaz jalalah. Isim inna adalah Allah. Mansub. La huruf nafi. Huruf nafi jinsi lah. La huruf nafi jinsi. Yastahi fa'il mudhari' marfu'. Kemudian dia punya marfu' dia dengan dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Yastahi. Yastahi ni kata dia punya ini fa'il mudhari', di dalamnya ada perbuat fa'il. Fa'il dia adalah Malu kan Ustaz kan? Ya. Maksud dia malu. Malu. Jadi Allah tidak malu. Jadi fa'ilnya adalah istatir takdir wa Allah lah. Allah tidak malu. Tidak malu apa? Menjadikan nyamuk sebagai contoh. Dan wa jumlah fi muhalli raf'in khabar inna. Dan jumlah ni, jumlah mana? Jumlah daripada
La yastahiyu. La yastahi. La yastahi ini adalah satu jumlah. Jumlah tu apa dia? Jumlah tu duduk di tempat khabar inna. Khabar inna. Jadi maknanya khabar inna adalah daripada la yastahi. La yastahi. Itu khabar dia. Bukan semua. Tapi khabar dia la yastahi. Sebab dia tulis ni fa'il mudhari' marfu'. Marfu' ni maknanya dia marfu' dengan ya mudhammah muqaddarah. Mudhammah muqaddarah. Kemudian di dalamnya ada fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Huwa di sini adalah Allah. Maknanya Allah tidak malu menjadikan nyamuk sebagai contoh. Walaupun nyamuk itu benda kecil. Dan dua jumlah ni maknanya la yastahi. Jumlah tu terdiri daripada la dan juga la yastahi. Dua kataan tu adalah jumlah, dan jumlah ini duduk di raf'in khabar in. Khabar inna. Khabar inna. Jadi khabar inna dia khabar marfu'. Jadi khabar inna tu adalah terdiri daripada la yastahi. La yastahi. Itu khabar. Dua kataan tu adalah khabar. Khabar boleh dua kataan, boleh banyak, boleh satu. Boleh simi jumlah. Jadi kembali kita kepada yang tadi, nafas kita tadi. Jadi in adalah huruf inna, kerana Allah isim Inna. la yastahi. Dua kataan itu adalah khabar. Jadi ini hukumnya adalah marfu'. La yastahi. Ada sayang bertanda marfu' pada ayat ini, tetapi dia adalah duduk di tempat marfu' kerana dia adalah khabar kepada anna. Jadi innallaha atau isim saja inna. Kemudian la yastahi itu adalah khabar kepada ini. Yang ujung lepas ni adalah ayat lain. Ini ayat an pula. Ini ayat an ni an dengan sudah lain dah. Jadi maknanya contoh yang hendak ni innallaha, kenapa apa Allah tu bagi atas? Kerana dia duduk di tempat isim inna. Dan la yastahinya adalah dia duduk khabar inna. Jadi hukumnya adalah marfu'. Walaupun tak ada tanda marfu', tapi dia duduk di tempat isim awal khabar inna. Okey. Boleh? Susah juga Ustaz. Kalau step by step tak susah. Anda ni tak ada tanda langsung. Kalau step by step tak susah. Kita kena ingat bila apa namanya Ada inna tu. masuk je Itu faham. Itu faham Ustaz. Dia punya Imam khabar Ghazali tu. okey. akan isim inna. Okay. Al-adan dia memberi domahkan khabar inna. Asalnya mubtada khabar. Pada ini kita buang inna ni, kita mulakan ayatnya Allah la yastahi. La yastahi ni adalah dia punya khabar. Adanya Allah. Adanya Allah. Oleh kerana itu Allah kena Allahu lah. Kalau tak ada inna. Kalau tak ada inna makna Allahu. La yastahi. La yastahi itu makna tidak malu. Tidak takut. Jadi khabar dia adalah la yastahi. Allah tidak malu. Jadi apabila tambah an Allah maknanya sesungguhnya Allah tidak malu. Tapi apabila tambah an, Allah itu sudah menjadi isim inna. Isim inna tak boleh bagi dhamma, dia kena bagi atas. Jadi kita tukarlah bagi Allah ni tadi daripada hu pada Allah. Allah sebab lepas inna adalah isim inna. Isim inna bagi atas.
Jadi kena baca innallaha. Tak boleh sama sekali baca innallahu. Walaupun makna dia tak lari sangat. Dari segi itu. makna dia tak lari. Ini terangnya. Ini okey. Tapi yang tak terang tu, yang dia tak punya terang khabar la tu, Ustaz, yastahi. khabar inna tu. Kan kita dah belajar dulu, mubtada khabar tu, mubtada tu single word. Dia beritahu. Dan Okey. Lam kan makrifah. Ha. Kemudian khabar boleh satu kataan. Oh. Allahu akbar. Itu khabar dia satu kataan. Tapi Betul. boleh juga khabarnya dalam dua bentuk, dalam dua ayat. Ayat ismiyah ataupun ayat fi'liyah. Ataupun boleh jumlah. Maknanya khabar ada 4 bentuk. Khabar boleh bentuk satu single perkataan mufrad, dan dia juga boleh jumlah fi'liyah, boleh juga jumlah ismiyah, dan tiga yang keempat boleh jumlah Sibi jumlah. Subi jumlah. Jadi dia Tapi boleh. kalau gitu, Ustaz, kalau begitu Ustaz, makna tu kalau khabar ni dia tak kira lah asal dia predicate tu boleh panjang banyak-banyak. Khabar boleh banyak. Boleh satu Amin. kali, boleh satu ayat yang panjang, tak ada masalah. Tapi dia tak akan ikut hukum inna. Tak, semua khabar tu adalah dia punya khabar inna. Khabar inna tu walaupun depannya bagi domah ke bagi bawah ke bagi atas ke, dia tetap duduk di tempat isim inna. Wah, asal dia predicate je kita boleh masukkan inna lah. Amin, dia tertakluk kepada undang-undang khabar inna. Tak alut ke maknanya ayat yang lain. Ayat yang Lima lain. masalah ni. Jadi dia dah tak tertakluk kepada inna ni. Sebab inna ni perlu ada isim inna betul. dan khabar inna. Jadi isim innanya Allah. Okey. Kemudian khabarnya la yastahi. Mana nak tahu? Itulah yang kita sedang bincang ni. Tak ada. Itu yang kita nak bincang ni. Okey. Jadi maknanya khabar dia la yastahi. Itu saja. Ada ayat lepas tu pula dia panggil lain dah. Dia panggil fadil. Dia panggil ini ayat tambahan dan sebagainya. Tapi yang basicnya mubtada khabar. Mubtadanya mana? Khabarnya kalau tak ada inna ni adalah Allahu la yastahi. La yastahi ini adalah jumlah. Jumlah apa? Jumlah yang dimulakan dengan la, iaitu jumlah ismiyah. Jadi la yastahi ini adalah satu jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Sebab dimulakan dengan la. Jadi khabar ni boleh dalam bentuk jumlah ismiyah, boleh dalam bentuk fi'liyah, boleh bentuk subi jumlah, dan boleh juga mufrad. Satu huruf. Satu huruf saja. Allah karimun. Itu satu bukan satu huruf, satu kataan. Allah karimun. Satu kataan tu dia itu adalah khabar. Itu saya faham tak? Itu Boleh dalam bentuk ayat. Ayat di sini la yastahi. Ini khabar. Khabar kepada apa? Khabar kepada inna. Sebelum masuk inna, khabar juga. Tapi khabar kepada mubtada. Mubtadanya siapa? Mubtada dia Allah. Jadi kena baca Allahu la yastahi kalau tak ada inna. Bila masuk inna, Allah sudah berubah kepada bagi atas. Jadi innallah ha. Kenapa ha? Kerana dia duduk di tempat isim inna. Dan la yastahi ini adalah satu ayat. Ayat ni duduk di tempat khabar inna. Khabar inna hukumnya marfu'. Walaupun tak ada marfu' di sini, tapi dia fi halli raf'in. Khabar inna. Kerana dia duduk di tempat khabar inna. Jadi apa saja ayat yang duduk tempat khabar inna, hukumnya marfu'. Walaupun tak ada marfu' di situ, tak ada dhammah pun. Okey. Tapi dia adalah marfu'. Dia jadi mabni. Jadi dia sudah menjadi satu ayat, bila satu ayat, tapi hukumnya adalah marfu'. Kerana apa? Kerana dia duduk. Itu yang kata fi muhalli tu. Fi muhalli of n. Kenapa? Kerana khabar Inna. khabar inna.
Oh, okey. Okey, Berat. kalau itu berat sangat, yang bawah ni sikit, senang sikit. Sama. Yang bawah ni senang sikit. Surah Baqarah juga, ayat nombor 7. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor lembu. 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 Ayat ni kalau kita buat inna, maknanya Allahu ya'murukum an tadbahu baqarah. Maknanya ini mubtada dia adalah Allahu. Kemudian khabar dia ya'murukum. Murukum. Ya'murukum ni khabar dia. Khabar istilah marfu'. Mana marfu'nya? Tak ada. Ya'muru. Jadi ya'murukum. Ya'muru. Ayat. Ayat muru lah. Satu ayat, jadi dia duduk di tempat khabar inna. Kalau tak ada inna, dia duduk tempat khabar kepada mubtada. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya Allah. Jadi Allahu ya'murukum khabar. Khabar kepada mubtada. Boleh masuk inna, Allah ha. Bukan hu lagi, Allah ha. Kenapa Allah ha? Sebab dia duduk di tempat isim inna. Isim Allah inna. ha di muhalli mansub. Kenapa? Kerana di muhalli isim isim inna hukumnya adalah mansub. Jadi innallaha itu adalah Allah itu adalah dia punya isim kepada inna. Isim. Manakala dia punya khabarnya huruf ni adalah fa'il mudhari'. Huruf. Dia menyuruh kamu an tadbahu, iaitu menyembelih baqarah. Jadi innallaha, jadi ha tu kerana ada inna dan dia duduk di tempat isim inna. Manakala ya'murukum adalah khabar inna dan hukumnya marfu'. Ya'murukum adalah fi muhalli raf'in khabar inna. Antal bahu baqarah. Tuhan Allah menyuruh kamu menyembelih seekor lembu. Okey. Ustaz, jadi antazbahu tu sebagai apa pula? Tadi inna Allah sebagai apa dia? Isim inna. Ya'murukum sebagai khabar dia. Jadi yang antazbahu sampai Baqarah tu apanya pula? Tambahan dia. Ini kalau perempuan ingat kali ini, an campur dengan fa'il mudhari', apa jadi? An tambah fa'il mudhari'. Lam nun. Apa jadi? Apa kita panggil? Pertama awal ke? Dah isim inna lah dia. Maknanya an tambah dengan fa'il mudhari' adalah mazhar mu'awwal. Awal. Mazhar mu'awwal. An tambah dengan fa'il mudhari'. Macam di atas juga, an yadriba. An tambah dengan fa'il mudhari', ini adalah mazhar mu'awwal. Mazhar mu'awwal ni walaupun tadbahu ni perbuatan tapi dikira nama. An tadbahu. Jadi an tadbahu ni adalah mazhar mu'awwal. Iaitu sebelum fa'il mudhari'. Jadi mazhar mu'awwal ni bermaksud menyuruh kamu. Tadbahu menyembelih. Menyembelih apa? Bakaratan. Pasal apa bakaratan? Tidak bakaratun, tidak bakarati. Sebab an. Sebab An. an ni menyebabkan bahu ni tasbahu, dia sepatutnya tasbahuna. Masuk an, jadi tasbahu, buang nun jadi ganti alif. Jadi Maf'ulun bih Ustaz. adalah Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih Ustaz. Menyembelih lembu jadi maf'ulun bih. sebab maf'ulun bih. Di bahagian atas. Sebab menyembelih apa? Menyembelih lembu. Lembu kena sembelih. Jadi lembu kena sembelih, jadi lembu sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih asal maf'ul je bagi atas. Baik bi ke, baik hi ke, baik apa kan, maf'ul je mesti bagi atas. Hujung. Jadi bakaratan. Maknanya seekor
Seekor lembu. Tak kisahlah tina ke, jantan ke, seekor lembu. Itu nakirah tu Ustaz. Ya. Itu nakirah. Kau lembu lah. Dia tak seekor define. lembu. Umum. Seekor lembu. Tak payah jadi orang Yahudi tanya lembu macam mana, warna apa dan sebagainya. Tak payah. Suruh sembilan lah seekor lembu. Habis cerita. Tapi tak, ini jenis Yahudi, ni jenis bodoh sombong. Warna apalah, apa dia ni lah, di mana, macam-macam soalan dia. Sehingga hampir-hampir dia tak dapat mencari lembu tu kan. Dan kalau dapat pun harga dia rasa mahal. Jadi kenapa? Kerana perangai orang Yahudi itulah dianya sampailah lah ni. Jadi berbalik kepada kita tadi, innallaha. Kenapa baca dengan ha? Kerana dia duduk di tempat isim inna. Ya'murukum. Ya'murukum ni satu ayat. Ya'murukum ni satu ayat. Itu Khabar. Kamu. Khabar. Satu ayat. Dan dia ditutup fi muhalli raf'in khabar inna. Ustaz. Ya saya. Kalau bab fahaman saya lah, saya fikir macam ni ya. Berbalik pada ayat pada 267 ni. Ya. Innallaha tu ya'muru tu. Ya'muru tu dah kira khabar inna lah tu Ustaz. Dah, satu ayat. Ya'murukum. Oh ya'murukum. Apa kum tu? Kamu. Kum tu kamu mana menyuruh. Tapi ya'murukum tu is fa'il mudhari' tu. Ini fa'il mudhari'. Mudhari' depan tu dah kira, itu dah kira khabar lah. Khabar inna betul macam kalau fa'il mudhari' kan dia tak ada isim, dia tak ada isim. Jadi isimnya kenalah okey. Terima kasih. Okey, faham. Dia kena ada kum. Masih ada kum lah. Jadi ayat dia ya'murukum. Okey. Jadi menyuruh kamu. Menyuruh kamu apa? An tatbahu. Ini adalah mazhar mu'awwal. Muhammad tu masa awal tu. Bukan ni. Itu an. An tatbahu, an campur dengan fa'il mudhari'. Apabila an dan mudhari', maka ini mazhar mu'awwal. Mazhar mu'awwal ni walaupun perkataannya adalah fa'il tetapi dia sudah menjadi nama. Nama apa? Hantar baru maknanya menyuruh kamu. Menyuruh kamu ataupun suruhan kepada kamu untuk menyembelih seekor lembu. Jadi hantar baru. Okey. Ataupun kalau tuan-tuan nak lebih tahu dari generalnya, setiap perbuatan dia kalau lepas perbuatan tu ada perbuatan lagi. Di tengahnya kena ada an. Macam sini. Ya'muru ni fa'il mudhari'. Baru pun fa'il mudhari'. Mudhari' juga tu. Jadi kalau tak ada an, kita akan jadi keliru. Ya'muru tadbahu. Jadi keliru jadi. Jadi kita kena tukar yang kedua tu kepada mazhar mu'awwal. Mazhar mu'awwal ni adalah isim. Isim yang terkandung daripada an dan juga fa'il mudhari'. Jadi an tadbahu. Jadi kalau kita baca ya'murukum tazbahu saja, maknanya ada. Tapi dari segi nahunya tak kena. Sebab lepas je perbuatan lagi. Yang mana satu ni yang betul ni? Kalau tak ada an tu, yang mana yang patut dulu? Menyuruh dulu ke ataupun tazbahu dulu? Jadi kerana ada an sudah ada jadi nama. Jadi menyuruh apa? Mestilah menyuruh nama. Penyembelihan. Jadi kalau kita nak bahasa Melayu kan an tatbahu ni adalah an tambah dengan fi'il mudhari', maksud dia penyembelihan. Menyuruh kamu membuat penyembelihan. Penyembelihan apa? Seekor lembu. Jadi memang bahasa Arab tu apabila dua-dua fa'il dekat-dekat, kita kena tambah an di tengahnya supaya dapat membezakan yang mana dulu, yang mana kemudian. Okey, dia punya peranan dia mazhar mu'awwal. Jadi an ini bukan inna. Jangan pula kata ini inna. An ni adalah mazhar mu'awwal. Begitu juga yang ni tadi. An yadriba. Jadi lepas an kena bagi dhamma, bagi atas. An yadriba. Dia jadi mansub lah. Begitu sini tazbahu. Asalnya tazbahuna. Jadi kita nak tukar dia jadi mansub, kita buang nun dia, tambah alif. Jadi tazbahu bakar.
Okey. Ustaz, Ah, Ustaz. Jadi an tu bukanlah adik-adik Ina tu ya? bukan. Bukan. Itu Bukan. yang kita Awal bincang dia- tadi. Yang kita bincang Yang antas bahu tu Aha. bukan kan adik-adik Ina tu ada 6 kan? 6 ke 7 tadi tu? Untuk Ina. Bukan. Ini yang ni tadi yang ni. Bukan ini. Satu lagi. Oh. Ya, betul. Sorry. Lagi satu nanti ya. Satu lagi yang ada 7 adik-adik. Yang ini. Yang ini. Tidak. Ini adik-adik an kanna lak Tadi. inna Ini la'ala ada laita la. ni kerana Dia bukan taukid Ustaz. Dia bukan taukid. Ya. An tu bukan taukid. Mana dia? hanya ni huruf an. Saya tak jumpa, nak cari balik. 53, 52 Ustaz. 23 ya? 52. 22. Kita tak ada lagi. Ni Ni dia. dia. Ni Ni ada. 50. Yang ni. Oh, betul. Ini an. Ini Itu ini an. Ini an. supaya An ni dengan Ina tak sama. Jadi jangan keliru. Yang ini berbaris atas dan juga ada tanwin, ada apa? Ada tanda. ada Inna. Inna dengan anna tu sama, tapi an saja tidak. An ni membawa masuk huruf mazdariyah. Huruf mazdariyah. Masdar ya. Mazdariyah maknanya an campur fi'il mudhari' dia jadi masdar muawwal. Oh, okey. Okey. Okey, Ustaz. Jadi Terima kasih. an bukan inna. Dia, Oh, dia tak ada sadah di sini. An maknanya bahawa ada. Ustaz, Ya saya. Assalamualaikum. Ustaz, Silakan. ini saya nak tanya Ustaz, yang tentang khabar tadi. Khabar ni tadi macam Ustaz maklumkan tadi ada 4 jenis kan? Ya. Khabar mufrad. Bagi yang khabar mufrad ni mudahlah Ustaz sebab kita boleh tengok dia punya tanda tu kan, dhamma dia. Ya. Tapi yang jumlah ni saya cuma ada 2 perkara saya nak tanya lah Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, sampai mana benda tu kita kata khabar? Umpama contoh sini tadi kan. Contoh kita tadi innallaha ya'murukum kan. Ya. Sampai ya'murukum tu ialah khabar dia. Ya, betul. Jumlah fi'liyah lah. Ya, betul. Okay. Jadi kalau kita tak berapa jelas tu Ustaz, jadi khabar ni mungkin dia panjang, mungkin pendek kan Ustaz. Betul. Jadi kita nak tahu di mana kita nak berhenti tu dia tu menjadi khabar inah. Okey. Tak boleh kita terus sambung kepada antas bahu bakarah Ya. umpamanya. Ya, itulah saya nak tanya di mana kita kena berhenti tu. Adakah dia berhenti pada fi'il? Macam ini ada 2 fi'il ya Ustaz, kan? Ya. Ya'muru dengan tasbahu. Tasbahu kan. Jadi tak boleh kedua-dua menjadi khabar 1, khabar 2 umpamanya. Itulah Ustaz nak tanya. Maaf Ustaz. Very good. Soalan tu bagus tu. Memang itu masalah kalau kita tak faham makna dia. Kalau kita tak faham makna ayat tu, memang kita rasa dia ni seolah-olah macam satu ayat. Jadi ayat Quran ni dia tak ada koma, dia tak ada nokta bertindih dan sebagainya. Jadi kita tak tahu mana dia punya ayat dia. Melainkan yang ada nombor ayat tu kita ingat itulah satu ayat. Tidak. Dalam satu ayat itu katalah kita ambil Baqarah ayat 26 sebagai satu contoh. Jadi maknanya dalam ayat itu bukan satu ayat. Mengandungi banyak ayat. Jadi yang menjadi khabar dan isim inna dan khabar inna ni ialah ayat yang ada mengandungi inna. Macam contoh di sini, ini dia ada 2 ayat. Innallaha la yastahi, satu ayat. Kemudian ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi kita faham bahawa Allah tidak malu. Itu satu ayat. Apa? Tak malu tentang apa? Ayyad riba masalah. Menjadikan contoh ba'udatan, nyamuk dan yang lebih rendah daripadanya. Jadi
Tuhan tak malulah nak menjadikan nyamuk ataupun serangga yang lebih kecil daripada nyamuk sebagai contoh. Di dalam Tuhan memberi pengajaran kepada kita atau memberi kefahaman kepada kita. Tak malu. Jadi kita kena tengok ayat dia. Berapa ayat di sini? Di sini ada 2 ayat. Ayat yang ada 6, ayat yang mula. Innallaha la yastahi. Itu satu ayat. Jadi nak tak nak maknanya kita kena tahu makna. Baru kita dapat letakkan dia punya koma hantar mana, noktah hantar mana, dan seumpamanya. Jadi sangat memainkan peranan lah tafsir. Tafsir dan juga makna dia kita faham, itu sangat memainkan peranan supaya kita dapat di mana kita nak berhenti. Maksud juga nak berhenti baca. Tak bolehlah kita baca innallaha la yastahi an yada. Ataupun an yada riba. Tak bolehlah macam tu. Kita kena berhenti kat sini kalau nak berhenti. Innallaha la yastahi. Okey. Apa dia? Allah tak malu. Tak malu apa? An yada riba masalan ma ba'udatan fama fawqa. Jadi ini ayat yang kedua. Atau dipanggil fadilah. Maknanya fadilah ni menerangkan tentang ayat yang sama. Fadilah itu kelebihan. Ayat ayat riba masalah ma ba'udatan. Jadi ayat ini asalnya adalah mubtada khabar. Kemudian lepas mubtada khabar tu ada dia punya tambahan. Tambahan itu menerangkan ayat sebelumnya. Ayat mubtada khabar. Mubtadanya Allahu. Khabarnya la yastahi. Kemudian lepas itu ada keterangan dia. Ada tambahan dia. Tambahan tu nak menerangkan tentang apa dia punya Allah malu tentang apa. Jadi nak tak nak kita terpaksa tahu makna. Kalau kita tak tahu makna, kita tak boleh nak cari mana khabar dia, mana dia punya dia punya isim dia. Jadi tak ada pilihan lain. Kita kena tahu makna. Sebelum kita dapatkan dia makna khabar dan sebagainya, kita kena faham dulu apa maksud ayat tu ataupun apa makna perkataan yang disebut itu, apa makna dia. Dah tahu makna, baru kita boleh kata khabar ni ini dia. Dia punya isim ni ini dia dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah jawapan yang saya boleh beri, yang saya boleh katakan bahawa kita kena tahu makna. Nak tahu makna ni kena banyak membaca lah. Tak ada jalan shortcut lah. Kita boleh berteori, tapi teori kita kalau kita tak tahu maknanya, kita tak faham ayat tu, jadi macam mana kita nak berhenti, macam mana kata ini khabar, ini isim dan sebagainya, tak boleh. Jadi maknanya tolong ambil perhatian tentang makna dia. Ataupun tolong tadabbur Quran ni, tahu makna dia, kita baca dengan kita faham makna. Di samping dengan pertolongan tafsir Quran dan sebagainya, itu sangat berperanan. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lain? Tapi rasa saya Ustaz ni, kalau kita ikut word by word, insya-Allah boleh dapat sikit-sikit lah Ustaz. Tapi tak betul. word by word dia akan satu-satu perkataan terangkan. Iyalah. Tapi lambat Ustaz. Iyalah. Mesti lambat nak hafal satu ayat. Nak tanya apa, nak nyata satu ayat. Lepas tu boleh baca tak. Ya. Tapi word by word ada dia tunjuk sikit lah. Ya. Itu saya cakapkan tuan-tuan, download lah word by word tu. Banyak. Word by word tu okey. Banyak gunanya. Itu akan menyelurkan kita punya bacaan. Tak apalah Ustaz, tak apa. Terima kasih banyak. Terima kasih tu, bagus tanya. Jadi kembali pada ayat tadi, innallaha. Ha itu adalah isim kepada inna. Kemudian khabar dia ya'murukum. Ya'murukum adalah dia punya khabar. Khabar kepada inna. Antazbahu bakarah, ini adalah tambahan dia, menerangkan tentang ayat inna. Jadi ayat ni kalau dibunyikan ni pun dah cukup dah ni. Innallaha ya'murukum. Allah suruh kamu. Pun itu dah satu ayat dah. Tapi tak jelas lah. Ayat dah cukup dah. Tapi tak jelas apa yang Tuhan suruh. Antazbahu. Ada an. Bukan inna. An. An. Iaitu
bahawasanya ataupun supaya. An ni maknanya supaya. Supaya talbau kamu menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih Baqarah. Baqarah terbagi atas kerana dia maf'ul bih. Okey. Okey. Perlu lagi tambahan lagi? Contoh tambahan lagi? Okey, Ustaz. Kalau dah okey, tuan-tuan print screen yang ni, cuba tuan-tuan buat. Oh, yang ni. Buat mana dia punya isim inna dia, mana dia punya khabar inna dia. Untuk semua ayat ni. Semua Kalau isim tu dapat lah Ustaz. Itulah jadi maknanya apabila tuan-tuan baca ni kena tengok makna dulu. Makna sepatah-patah dulu. Lepas tu baru ini dia punya isim dia, ini dia punya khabar dia dan sebagainya, baru kita dapat. Kalau tak dapat juga buka kita punya i'rab. Yang buku kuning tu i'rab tu tengok pada ayat yang berkenaan supaya kita lebih faham. Jadi benda ni dia bergantung pada ulangan. Kalau kita ulang, kita insya-Allah akan ingatlah. Tapi kalau belajar sekejap je lepas tu tinggal dah, kali payahlah dapatnya. Mainkan otak tu otak komputer lah. Dia baca je terus dekat. Itu lain lah. Otak kamera. Otak kamera. Jadi cubalah tuan-tuan buat yang ni, habiskan. Cuma nakkan apa dia punya khabar, apa dia punya isim inna dan khabar inna. Itu saja. Jadi dengan cara tengok dia punya makna sepatah-sepatah, lepas tu tengok pula dia punya dia punya mana khabar dia, mana isim dia, lepas tu confirmkan dengan kita punya i'rab, buku i'rab. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat. InsyaAllah. Ustaz, sebelum Ustaz tinggalkan, the last sentence tu Ustaz, inna fi tu, mana satu isim inna tu Ustaz? Okey. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Mana tu? Okey. Okey, ini surah Baqarah. Ayat yang ke-164. 164. Mana satu? Inna dah tiba penuh. 164. Dia lambat sikit mencari ni. Baqarah 164. Okeylah. Inna ni, inna ni dia punya ada punya huruf lah kan. Inna sesungguhnya dia adalah huruf nasab dan juga huruf taukid. Fi khalqi. Fi khalqi ni adalah dia punya subi jumlah. Dan samawati wal ard. Jadi samawati wal ard ini adalah dia punya, nanti abang saya bukalah supaya dapat terang. Surah Baqarah. Yang problemnya nak cari dia lambat. Okey, tak apa Ustaz. Surah Baqarah 164. Nampak. Boleh siapa tolong buka itu tak? Surah 164. Baqarah 164. Saya ni lambatlah sikit nak cari ni. Inna ada Ustaz sini. Dia kata ini sesungguhnya kalau ikut pada dia punya i'rab dia. Cuba baca sikit. Inna dia haraf mustabil bil fa'a. Saya nak baca ni soal ni. Muka surat apa tu? Muka surat berapa tu? Ini muka surat Baqarah 164. Saya ikut word by word Ustaz. Muka surat tu, muka surat dalam nota tu. Dalam nota. Muka surat 25. Muka surat 25. Oh. 25.
Maksud saya muka surat itulah muka surat Arab. Oh, era. Oh, surat ni saya ikut word by word Ustaz. Yalah, word by word kan muka surat apa? Nanti kejap. Ini tak tahu. Yang Ustaz tengok. Ya Ustaz, Ya. saya baca. Apa tolong bacakan. Inna haraf taukid wa nasab, Ya, fi haraf jar, ya, khalaqi isim majrur bil kasrah, ya, wa shibu jumlah, ya. fi mahali rafa khabar. Fi In- mahali Rafa khabar. 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 okey. In rafa khabar in. Ya, okey. Samawati mudhafun ilash majrur bil kasrah. Ya, Wal ardi al waw haraf atof, ya. al ardi ma'tuh majrur al kasrah. Aha. Mana dia punya? Mana punya isim dia? Isim dia tak ada tu saya nak tengok. tu. Setakat situlah dia tulis. Itu muka surat apa tu? Ini buku I'rab. I'rab ni Yalah, muka buku surat Buku Arab tu muka surat apa? 47. 47. Okey. 47. Ini saya cari. Yang bahagian atas sekali. 47. Saya dapat muka surat 47. Ayat 16. 47. Tujuh tu muka surat apa? Muka surat Buku kuning Ustaz. Buku kuning Buku kuning I'rab muka surat 47. 47. Ayat 164. Dia tulis tu huruf taukid nasab kan? Nasab. Nasab. In haraf taukid. In haraf taukid dan In nasab. haraf taukid wa nasab. Taukid dan nasab lah maksud dia. Lepas tu fi huruf apa ni? Fi itu haraf Huruf jar lah. jar. Huruf jar. Okey, saya dapat. Malaikat. Okey dah, saya dapat. Dapat dah. Okey. Muka surat 47 ke dah. 47 ada Ustaz. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan ni supaya semua boleh tengok. Semua orang ada buku ni ke? Oh. Semua Semua siapa yang tak ada. Kita boleh refer sini. 47. Haraf taukid wa nasab. Huruf jar. Isim majrur kasrah. Okeylah. Tibi jumlah. Okey. Haraf taukid nasab kan? Okey. Inna. Kemudian fi itu huruf jar. Khalaqa isim majrur. Kasrah. Subi jumlah. Subi jumlah tu mana dia? Yang katakan subi jumlah adalah fi halki. Oh. Seakan-akan ayat yang masuk ke kan Ustaz. Jadi fi halki samawati itu adalah subi jumlah. Oh. Jadi subi jumlah fi muhalli raf'in khabar. Jadi fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili nuhat sampailah hujung ayat itu adalah khabar. Okey. Jadi ayat itu kalau kita tengok di sini, nanti saya buka ayat lah supaya tuan-tuan dapat jelas. Baqarah 164. Sorry lah, makan masa lama sikit nak cari. Jadi ayatnya panjang.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil wa tu maknanya semua tu ada hubungan dia lah. Jadi di sini dia kata syubi jumlah fi muhalli raf'in khabar. Jadi syubi jumlah kalau kita ambil yang pendeknya fi khalqi. Fil khalqi itu adalah syubi jumlah. Sebab ada dia punya fi mula dengan fi atau mula dengan huruf zaraf. Khalqi itu adalah syubi jumlah. Samawati wal ard itu tambahan dia. Dan samawat adalah mudhafun ilaihi. Ardi itu adalah ataf dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini yang menjadi dia punya khabar dia adalah fi khalqi. Itu khabar dia. Ditulis sini wasubi jumlah fi muhalli raf'in khabar. Iaitu khabar kepada inna. Kemudian kalau kita baca lagi samawati wal ard dan sebagainya dan sampailah wahtilafil laili wan nahar, itu adalah dia punya tambahan dia. Kemudian kita nak cari dia punya isim dia. Mana isim dia? Sesungguhnya kejadian penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dan bahtera yang berlayar di atas lautan dengan bermanfaat untuk manusia. Dan Allah menurunkan daripada langit air untuk menghidupkan bumi. Kita sudah bumi itu mati. Jadi sekarang ni kalau mengikut dia punya i'rab dia ni, subi jumlah fi muhalli raf'in khabar, iaitu subi jumlah lah yang mula dengan fi khalqis samawati wal ard, itu adalah subi jumlah. Kemudian samawat adalah dia punya mudhafun ilaihi majrur, dan al-ardu itu adalah huruf ataf ya, maknanya samawati wa itu ada wa di antara samawati wa itu maknanya ardi itu adalah dia punya ikut, yang diikut adalah samawati. Maktuf pada khalqi Ustaz. Kemudian lepas tu mudah ni, kemudian wahtilah itu panjang tu. Kemudian lain kita nak cari dia punya mudhaf lain. Dia punya apa? Dia punya isim. Isim dia. Wow lah. Itu tak ni. Arti tu isim mamsul. Bawah itu di kasar. Dalam Arab tu ada nampak dia punya isim kat mana? Dia tak salah dia dekat arti malam tu. Dia tulis di sini khalaqi isim majrur. Tu je tulis. Khalqi isim majrur. Okey. Majrur kasrah wasyibu jumlah fi mahalli rafa' khabar in. Maksudnya kita nak cari in apa? Isim inna. Isim inna. Oh. Saya tulis sini Ustaz. Isim majrur. Tak apalah, nanti saya tolong carikan kemudian lah. Tak ada lah. Tak apa, nanti saya tolong carikan lah. Sebab dia makan masa nak apa? Nak satu-satu. Minta maaf lah. Nanti saya carikan, insyaAllah. Ayat pun panjang Ustaz. Iyalah. Okey. Kita kembali pada ayat tadi. Jadi, apa yang ni insyaAllah saya akan cuba dapatkan dia punya tu, sebab ayat tu panjang, banyak wah tu lagi banyak lah dia punya kaitan dia. Jadi insyaAllah yang ni tak apalah, tuan-tuan tak usah buat dulu. Nanti saya beri jawapan dia. Yang lain tu tuan-tuan buatlah. InsyaAllah. Okey. Jadi ada soalan lain tak sebelum kita pindah pada
Muka surat berikutnya. Tak ada ya? Tak ada apa lah nanti. Dia teruskan muka surat berikutnya iaitu laita. Laita maksudnya adalah boleh jadi atas seandainya. Laita maksudnya ada seandainya. Jadi ayat yang digunakan fakihatu nadijah. Nadijah. Maksudnya fakihah itu adalah mubtada, iaitu maksudnya buah, dan buah ini duduk di tempat mubtada. Belum mubtada kena ada alif lam iaitu makrifah, kemudian diberi dhammah. Itu mubtada. Mubtada ada alif lam dan berbagi dhammah. Jadi al-fakihatu iaitu buah, nanijah mana buah itu masak. Buah itu dah masak. Jadi apabila kita masuk laita, iaitu seandainya ataupun boleh jadi buah itu masak, laita fakihata naditatun, nadijatun. Laita ataupun maksudnya adalah boleh jadi al-fakihata, asalnya adalah al-fakihatu. Jadi daripada dhammah bertukar pada baris atas. Kenapa bertukar pada baris atas? Kerana ada laita. Dia duduk laita ataupun isim laita. Isim laita itu memberikan dia punya mubtada kepada baris atas. Asalnya adalah dhammah. Khabar laita nadijatun. Dia tetap dengan baris dhammah. Tak berubah. Laita fakihatan, fakihata nadijatan. Najidatun. Nadijatun. Dia tetap berbaris marfu'. Jadi boleh jadi ataupun seandainya buah itu telah masak, jadi daripada fakihatu jadi fakihata. Yang nadijatan itu sama. Nadijatun itu sama. Sebab dia duduk di khabar laita. Khabar laita hukumnya adalah marfu'. Begitu juga qamaru tali'un. Al-qamaru tali'un. Al-qamaru adalah bulan itu terbit. Tali'un, tala'a. Tala'a tali'un adalah terbit. Jadi al-qamaru bulan terbit. Bulan sedang terbitlah. Tali'an adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Jadi bulan sedang terbit. Jadi laita seandainya bulan sedang terbit. Maka kita lihat alam menjadi cantik. Sebagai contoh. Kelihatan alam jelas cantik. Sebagainya. Jadi laita di sini menukarkan baris qamaru kepada qamara. Tali'un. Tali'un tetap dengan dhammah kerana dia adalah khabar. Khabar laita. Seterusnya la'ala. La'ala adalah semoga atau mudah-mudahan. Jadi ayat dia, mubtada dia adalah al-kitabu rakhisun. Al-kitabu rakhisun maknanya buku itu murah. Buku yang dah dipakai, dijual murah lah. Ataupun buku baru tapi ada diskaun, jadi dapat murah lah. Kitabu rakhisun. Jadi buku itu murah. Tapi apabila kita masukkan la'alla, semoga, la'alla kitaba. Jangan kitabu. Jangan la'alla kitabu, tak bolehlah sebab ada la'alla. Jadi kitaba dikena dengan baris atas. Rakhisun tetap baris dhammah kerana dia duduk di tempat khabar kepada la'alla. Dan maridu naimun, maknanya orang sakit itu tidur. Orang yang tidur. Jadi bertambah la'ala, semoga orang sakit itu boleh tidur. La'ala marida naimun. Naimun tetap naimun sebab dia duduk di tempat khabar kepada la'ala. Manakala isim dia, isim la'ala adalah al-maridha. Al-maridah daripada al-maridu, jadi al-maridah kita tukar dia baris atas kerana dia duduk selepas la'ala. La'ala ni adik-adik pada antinna. Okey. Ini straightforward dia punya makna. Saya rasa tak ada masalah kot. Okey.
Okey. Kita pergi kepada muka surat berikutnya. Okey. Iaitu lakinna. Lakinna dia membawa maksud mengingkari ataupun istidrak. Li istidrak. Istidrak maknanya mengingkari. Jadi maksud dia mengingkari maksud kenyataan sebelumnya. Maknanya lakinna ni tak ada duduk depan kan. Dia kena duduk tengah. Sebab dia nak menafikan statement sebelumnya. Lakinna. Akan tetapi. Akan tetapi, jadi dia kena pakai sambung. Sebagai contoh ayat Baqarah 243. Innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aksaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah itu, sesungguh mempunyai kurnia atas manusia. Akan tetapi, lakinna, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Innallaha lazu fadlin. Sesungguhnya Allah mempunyai kelebihan. Allah mempunyai kurniaan yang banyak. Alan nas, kepada manusia. Walakin aksaran nas, walaupun akan tetapi banyak manusia tidak bersyukur. Tidak bersyukur ke atas fadla. Fadla ni maknanya dia punya kelebihan ataupun kurniaan. Jadi walakinna, wa tu adalah huruf ataf lah, sambung kepada ayat sebelumnya. Jadi lakinna tu huruf istidrak. Lakinna istidrak. Ini ada 5 huruf ni. Lakinna. Kemudian aksara isim lakinna. Jadi lakinna isim dia aksara. Itu ra ni bagi atas. Sebab dia duduk di tempat isim lakinna. Lepas tu an-nasi adalah mudhaf pun ilaihi majrur dan wa alamat. Majrur jarah zahirah. Jadi alamat majrur dia adalah linnasi. Bawah-bawah ni. Itu adalah mudhafun ilaihi dan dia majrur. Aksaran nas. Maknanya banyak manusia yang tidak bersyukur. La yashkurun. La tu huruf nafi. Yashkurun fa'il mudhari' marfa'. Alamatu marfa' subut nun. Subut nun maknanya ada nun. La yashkurun, ada nun ni. Nun tu maknanya dia adalah marfa' dengan subut nun. La innahu af'al khamis. Kerana dia adalah fa'il yang 5. Fa'il yang 5 kalau dia marfa' subut nun. Kalau dia mansub ataupun dia majzum, dia buang nun ganti alif. Jadi wa jamaah. Wa ni. La yashkurun wa ni. Wa tu wa jamaah. Dhamir muttasil mabni ala syukun. Fi muhalin raf'in fa'in. Fi raf'in fa'in. Dan jumlah fi muhalin raf'in khabar lakin. Jadi la yashkurun adalah khabar kepada lakinna. Mana dia punya isim dia? Isimnya adalah aksara. Lakinna adalah dia punya isim lakinna aksara. Aksara ni bagi atas. Sebab dia duduk di tempat isim lakinna. Kemudian mana dia punya khabar? Khabar dia adalah la yashkuruna. La yashkuruni adalah khabar. Jumlah. Wal jumlah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian jumlah tu, jumlah mana? Jumlah la yashkuruna tu adalah fi mahalli raf'in khabar lakinna. Jadi maknanya dia ni adalah marfu'. Hukum dia marfu'. Tapi marfu' di sini bukan marfu' kerana dia duduk di tempat isim khabar lakinna, tapi marfu' di sini kerana dia adalah jamak muzakkar salim. Bukan kerana dia duduk di tempat khabar lakinna, bukan. Khabar lakinna daripada la yashkurun ni adalah khabar ni. Ini khabar. Khabar lain kan dia jadi begitu. Jadi la yashkuruna ni adalah khabar.
Jadi dua perkataan la dengan yashkuruna ni adalah satu ayat. Dan ayat ni duduk di tempat khabar lakinna. Jadi hukumnya marfu'. Jadi marfu' di sini dua-dua ni dia duduk di tempat marfu', bukan dia yang marfu'. Walaupun di sini ada tulis marfu', marfu' di sini bukan kerana dia duduk sebagai khabar. Khabar inna, khabar lakinna. Bukan. Ini khabar kerana dia jamak muzakkar salim. Tetapi la yashkuruna, dua perkataan tu la dan yashkuruna itu adalah khabar lakinna dan hukumnya marfu'. Walaupun tak ada yang marfu'. Yang marfu' ini bukan kerana dia duduk di tempat lakinna, tapi dia adalah jamak muzakkar salim. Jadi marfu' ini marfu' jamak muzakkar salim, bukan kerana dia duduk di tempat khabar. Khabar lakinna bukan. Lakinna. Khabar kinna tu hukum dia marfu', ayat tu. Ayat la yashkurun hukumnya marfu'. Dia duduk di tempat marfu'. Tapi la yashkuruna ni marfu' juga. Tapi marfu' ni bukan kerana dia sebagai duduk di tempat khabar lakinna, tapi dia marfu' ni kerana dia marfu' dari segi jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jadi dua benda yang berbezalah. Jadi jangan ingat dia ni, jangan yashkuruna ini marfu' ni. Marfu' ni bukan kerana dia duduk di tempat khabar lakinna, tapi dia ni adalah jamak muzakkar salim. Jadi muzakkar salim maka dia adalah hukumnya marfu'. Tetapi ayat daripada la yashkurun itu adalah khabar kepada lakinna. Yang mana dia punya isim lakinnanya adalah aksara. Okey. Adakah berpusing-pusing? Susah nak determine Ustaz. Susah saya dah pergi nak determine macam mana satu. Apa? Tanya baca 2-3 lagi insya-Allah faham lah. Okey lah Ustaz. Memang itulah Ustaz nak tanya, tak boleh la yashkurun tu memang kata khabar lakinna satu. Boleh tak dia pakai juga untuk dua fungsi? Dua fungsi maknanya multi purpose lah, macam multi purpose. In one ke macam itulah. Multi purpose. Ustaz kata tadi dia apa? Sebab dia jamak muzakkar salim kan? Jamak muzakkar salim. Memang dia kita nampak di jamak muzakkar salim memang betul. Tapi kita lebih fokus kepada khabar lakinna kan? Betul. Jadi yang kita fokus khabar lakinna lah kan? Ya betul. Jadi yang macam yang Ustaz kata tadi yang jamak muzakkar salim tu macam optional, boleh tak kita anggap macam tu? Macam ni ya. Secondary. It's not the main point. Okey. Jadi la yashkuruna ni adalah jumlah. Setuju? Jumlah, setuju. Ayat. Ayat ni boleh ingat la yashkuruna. Yashkuruna ni satu ayat. Dia ni ayat ni duduk di tempat khabar lakinna. Dua kataan ni la yashkuruna ni duduk di tempat khabar lakinna, pada mana hukumnya adalah marfu'. Tetapi ayat la yashkurun ni adalah khabar dalam bentuk ayat ismiyah, iaitu mula dengan la yashkuruna maknanya tidak bersyukur. Ini adalah satu ayat ni terdiri pada nafi dan juga fa'il mudhari'. Jadi fa'il mudhari' di sini adalah marfu' dengan subut nun. Jadi yashkuruna ni dia tulis yashkuruna ni kenapa? Kerana fa'il mudhari' yang marfu'. Fa'il mudhari' yang termasuk dalam fa'il yang 5 tu iaitu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kalau dia marfu' dengan nun, subut nun. Kalau dia mansub ataupun mansub dengan buang nun tambah alif. Jadi yashkuru itu boleh jadi mansub dan boleh jadi juga dia majzum. Tetapi perkataan depannya ada la. La ni maknanya la tidak. Bukan la jangan. Kalau jangan, katakanlah jangan bersyukur.
katalah kita maksudkan kita nak baca jangan bersyukur. Kalau nak baca jangan bersyukur, bukannya la yashkuruna. Kalau yashkuruna ni, la ni tidak mengubah baris. Yashkur. Tapi kalau la jangan, la juga. Tapi maksud jangan, la yashkuru, buang nun, ganti alif. Barulah maksud dia jangan. Barulah kita buang dia. Buang nun ni. Nun ni kerana dia marfu'. Marfu' kerana depannya ada la. La ni tidak mengubah makna. Tidak mengubah baris. La ni malah tidak. Bukan jangan. Kalau jangan, kena buang nun. Kalau maksudnya katalah kita nak maksudkan jangan bersyukur. Sebagai contoh lah. Jadi kita kena baca la yaskuru. Tak ada nun. Kalau kita baca la yaskuruna, maknanya tidak. Tidak bersyukur. Kalau la yaskuru, maknanya jangan bersyukur. Dia jadi fa'il amal. Dia jadi fa'il amal. Jadi makna la tashkuru. La tashkuruna. La tashkuru. Jadi la ni kena ada ya lah. Ya ni kena ta lah kalau kita maksudnya fa'il amal. Tapi kalau tidak maksud fa'il amal, cuma statement, jangan tidak bersyukur, jadi la yashkuruna, itu tidak. Kalau sekiranya la ni la jangan, la tashkuru, tak ada nun. Tak ada nun. Ya jadi ta. Jadi ya ni jadi ta. Ya. Jangan awak bersyukur. Ni. Okey. Ada soalan lain lagi? Ada soalan lain lagi? Kalau dalam segi markah macam mana Ustaz? Dari segi apa? Dalam segi examination lah, kita tahu salah definition tu, markah dapat tak? Betul atau tidak? Kalau saya yang presentnya, saya bagilah. Salah pun dapat markah. Okey, alhamdulillah. Bagilah, dia faham tu, cuma dia confused. Sama ada la tidak, dia confused. Markah semangat Ustaz. Boleh Ustaz. Markah semangat. Alhamdulillah. Okeylah, kita pergi satu page lagi. Okeylah Ustaz, boleh. Page ini la nafiyah. La nafiyah maknanya la jangan. La nafi. La nafi. La nafiyah. La nafi untuk semuanya. Jadi ayat yang digunakan surah Baqarah juga ayat yang ke-236. Maknanya tidak berdosa atas kamu jika kamu mentalakkan isteri sebelum kamu campuri. La junaha. La junaha ni la lin nafi jinsi. Sebab apa? Lepas junah baris atas. Junaha. La nafi jinsi ni isim selepasnya adalah baris atas. Kalau la ni la jangan, isim selepas la tu adalah berbaris mati. Mati. Selepasnya baris mati. Kalau la jangan, dia berbaris mati. Kalau la tidak, dia tak mengubah baris. La junahu. La junahu maknanya tidak. Kalau sekiranya baris atas ni maknanya la ni la jinsi. La jinsi, la untuk semua. La junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamsuhunna. La junah maknanya tak ada dosa. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Maknanya la ni la nafiyah. Maknanya tidak berdosa. Kalau kamu sekiranya alaikum tidak berdosa atas kamu in talaqtumun nisa. Kalau kamu mentolakkan, menceraikan kamu, perempuan kamu ataupun isteri kamu, malam tamassuhunna, iaitu yang kamu tidak campuri. Maknanya sebelum talak tu kamu tak pernah mencampuri dia. Kahwin tapi tak mencampuri. Jadi kalau kamu ceraikan dia, maknanya dia tak berdosa. Tak berdosa dari segi tak payah ada iddah. Dia tak payah ada iddah dan juga dia tak terlibat dengan talak dan sebagainya sebab
dia belum sentuh. Jadi belum sentuh tak ada apa-apa. Jadi la junah, la tu la nafiah jinsi dan junaha isim la. Junaha ni isim la. Mabni ala fathah fi mahalli nisbin. Jadi junaha, ha ni bagi atas. Kenapa? Kerana dia lepas la. Dia isim la. Isim la junaha. Kalau tak ada la, kita kena baca junahu. Junahun alaikum. Tiada berdosa atas kamu. Tapi oleh la ni maknanya tidak. Kalau junahun maknanya berdosa atas kamu. Junahu alaikum maknanya berdosa atas kamu. Kalau la, tiada berdosa atas kamu. Jadi ha ni bagi atas. Alaikum. Jika kamu mentolakkan isteri kamu, sedangkan kamu belum bercampur dengan dia. Jadi alaikum di sini adalah huruf jar. Kum dhamma mabni ala sukun fi mahalli jar. Subi jumlah fi mahalli raf'in khabar. Jadi khabar dia mana? Khabar dia adalah ada dia. Subi jumlah fi mahalli raf'in khabar. Mana subi jumlah dia? Subi jumlah dia alaikum. Alaikum tu. Jadi alaikum ni adalah dia punya khabar. Khabar dia. Khabar kepada la. Manakala junahun ini adalah dia punya isim. Isim. Warna dia lain sikit lah supaya isim lah. dapat kita jelaskan. La junaha alaikum. Junahun itu adalah dia punya isim kepada la, dan alaikum adalah subi jumlah, tapi dia duduk di tempat mahali raf'in khabar la. Dan in ini dah ayat menerangkan kepada mubtada khabar yang tadilah. Mubtada dia adalah junahu. Al junahu alaikum. Itu dia punya mubtada dan khabar. Jadi apabila maksud la, jadi junaha dia sudah jadi isim kepada la, dan khabar kepada la adalah alaikum. In talaqtumu, talaqtum ni adalah fa'il. Ini fa'il. Ini fa'il. In adalah masdar. Jadi masdar muawwal. Muawwal. Jadi jika tidaklah berdosa jika kamu menolakkan ataupun mentalakkan atau menceraikan isteri dalam keadaan dia belum disentuh. Malam yatamusunna. Okey. 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 Ini contoh la nafiah. Okey. Bangkali satu ni contoh yang ni. Ayat 32 Baqarah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tiadalah kami mengetahui ilmu selain daripada apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mulia, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Jadi la di sini, subhanaka la. La ni adalah la nafiah. Lepas la nafiah, kena ada isim berbaris atas. Al ilma. Ilma ni isim, maknanya tak tahu, tidak mengetahui, kami tidak tahu. Ilma ni pengetahuan, kami tak ada pengetahuan. Jadi ma tu baris atas. Kenapa baris atas? Kerana dia isim kepada la. Isim kepada la. Ilma lana illa ma antana. Jadi la nafiah, ilma ni adalah isim la mabni ala fathah. Ini isim la. Ilma ni adalah isim la. Kita bagi warna itu. Kemudian lana. Lana bagi kami. Lam tu ada huruf jar. Lana maknanya untuk kami. Na dhamir mabni ala sukun fi mahalli jar. Wa subi jumlah fi mahalli raf'in khabar. Ni subi jumlah ni. Lana ni adalah subi jumlah. Walaupun nampak macam satu perkataan, tapi dia satu ayat. Dia satu ayat mengandungi untuk atau bagi lana. La tu adalah la huruf jar. Jadi lana patutnya na ni bagi bawah. Tapi oleh kerana na ni mabni, tak boleh dibagi bawahkan.
Tapi dia satu ayat. Ayat apa? Ayat sejumlah. Dia sebagai apa? Dia sebagai muhalin. Fi muhalin rafa'in. Rafa' Dia duduk di tempat qabalah. Qabalah. Kemudian ini ada ilma. Ilma itu adalah dia punya isim. Kita warnakan merah supaya Ya, dah warna. tahu bahawa dia. Ayat di atas dituturkan oleh malaikat kan Ustaz kan? Ya, betul. Jadi maknanya mereka menjawab, maknanya malaikat menjawab kepada soalan Tuhan. Tuhan nak buat Nabi Adam. Para malaikat ni bertanya nak buat Adam apa? Kami dah ada dah yang menyembah kamu sepanjang hari, sepanjang masa. Kamu tak tahu, aku yang tahu. Lepas tu boleh kata qalu subhanaka la ilma lana. Awak tak tahu. Yang aku yang tahu. Jadi mereka jawab, Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak tahu, kami hanya tahu apa yang Engkau ajarkan pada kami. Dan Engkau adalah Maha Mengetahui lagi bijaksana. Jadi maknanya kami tak tahu. Kami hanya tahu apa yang Engkau ajarkan. La di sini la ilma, maknanya kami tak ada ilmu. Tak ada ilmu melainkan ilmu yang Kau beritahu. Jadi ilmu kami hanya daripada Allah. Tidak ada datang dari tempat lain. Semua ilmu itu dari Allah. Walaupun dia berfikir, walaupun dia buat apa namanya dalam lab, buat siasatan, buat R&R dan sebagainya, sebenarnya ilmu itu daripada Allah. Kalau Allah tidak nak bagi, tak dapat. Walaupun dia ada lab yang complicated, sophisticated dan sebagainya, dia tak akan berilmu. Kalau sekiranya Allah tidak bagi. La di sini. La di sini tidak ada ilmu. Melainkan Engkau yang bagi kamu. Yang bagikan kepada kami. Jadi la di sini la nafi jinsi. Nafi jinsi. La nafi jinsi. Yang mana ilma tu adalah dia punya khabar. Dia punya isim. Isim la. Khabar dia lana. Lana. Ini dah lepas itu illa malam tanah tu dah lain dah. Dah lain cerita. Dah lain dah. Bukan lagi asalnya daripada mubtada khabar. Okey. InsyaAllah ulang banyak kali. InsyaAllah dia akan dapat. Dia melekat. Dia melekat lah insyaAllah. Sebagai bantuan, tuan-tuan boleh buka lah podcast Arab tu. Arab podcast. Banyak membantu. Banyak membantu. Kalau sekiranya ikut step by step, saya rasa insyaAllah tuan-tuan akan pandai. InsyaAllah. Akan faham Ustaz. Pandai tak dia. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Ya, Alhamdulillah. Kalau tak ada, kita berhenti sini dulu lah. Boleh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat fatawasaw bil haqq fatawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala kepujian hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami sentiasa memohon pertolongan dan meminta keampunanmu ya Allah. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui,
bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang karadai. Seteru itu, berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan kepada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.